Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pembelajaran kita pendidikan Islam tingkat 5. Diharap semua belajar sihat dan dapat meneruskan pengajian kita pada hari ini, insya-Allah. Untuk hari ini kita nak belajar dalam bidang sirah dan tamadun Islam, iaitu pelajaran yang ke-17, keunggulan tokoh Islam. Keunggulan tokoh Islam. Jadi ada 3 tokoh yang kita akan belajar pada pagi ini, dan diharap semua pelajar bersedia dengan buku nota, catat segala nota yang ustaz akan tayangkan ini. Kalau tak sempat boleh postkan dan catat bagi penuh, catat kemas-kemas dalam bidang tokoh ataupun sirah tokoh. Selepas kita belajar baru ni tajuk Kerajaan Osmaniyah. Ini tajuk yang kedua dalam bidang sirah tingkat 5, iaitu keunggulan tokoh Islam. Jadi kita teruskan. Ada 3 tokoh Islam yang kita akan belajar. Tokoh yang pertama namanya ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, tokoh yang kita terkenal, yang masyhur, terutamanya dalam pembukaan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Okey, kita tengok riwayat hidup Salahuddin Al-Ayyubi. Okey. Nama penuhnya ialah Yusuf bin Ayyub bin Shazi. Yusuf bin Ayyub bin Shazi. Tarikh lahirnya ialah 532 Hijrah. Kemudian meninggal 589 Hijrah. Jawatannya ialah pemerintah bagi kerajaan Al-Ayyubiyah. Dia merupakan seorang pemerintah, seorang sultan kerajaan Ayyubiyah. Daripada Ayyubiyah ni keluarlah perkataan Al-Ayyubi. Okey. Kemudian kita tengok akhlak, ketinggian akhlak Salahuddin ini. Antara ketinggian akhlaknya ialah beliau ni seorang yang menghormati para ulama, hormat dengan para ulama. Yang kedua, berani mempertahankan agama. Keberanian dia ini terbukti apabila dia dapat membuka Baitul Maqdis, menawang kembali Baitul Maqdis. Prihatin terhadap kebajikan rakyat. Dia seorang pemerintah yang begitu prihatin terhadap kebajikan rakyat. Antara guru yang tersyhur yang mengajar Salahuddin Al-Ayyubi ini ialah Ali bin Al-Hasan bin Hibbatullah bin Asakir Ad-Dimashq. Okey, ini nama guru dia. Okey. Itu saja untuk riwayat hidup ni. Kemudian kita tengok sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, Salahuddin Al-Ayyubi ni antara sumbangannya dalam bidang ketenteraan, ini sumbangan yang besar, dikenang oleh sejarah sampai hari ini, menjadi kebanggaan kita, iaitu bagaimana baginda berjaya membebaskan Baitul Maqdis daripada penguasaan tentera salib. Ketika itu Baitul Maqdis dikuasai oleh tentera salib. Lalu sultan yang bertanggungjawab membebaskan Baitul Maqdis ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Baitul Maqdis ini menjadi rebutan sejak dulu sampai sekarang. Sekarang pun menjadi rebutan antara Palestin dan Israel. Jadi kita perlu kepada seorang pahlawan sehebat Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan Baitul Maqdis. Antara sumbangan lain dalam bidang keilmuan, bagaimana baginda mengembalikan semula akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam sistem pendidikan. Jadi diarahkan agar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah disadikan silibus dalam pendidikan pada waktu itu. Dalam bidang pentadbiran, antara sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi ialah mengubah sebuah, bukan sebiah, sebuah, salah aja, mengubah sebuah dewan di istana dengan menjadikannya sebagai sebuah hospital
yang dinamakan Al-Bimaristan Al-Atiq. Al-Bimaristan Al-Atiq. Ini nama istana yang diubah, asalnya Dewan Istana diubah menjadi hospital. Bagaimana Salahuddin berkorban istana menjadi hospital. Yang kedua, sebuah gedung ubatan disediakan bagi membolehkan ubat diagihkan mengikut grade yang ditetapkan kepada para pesakit. Ini juga mengenai dengan kebajikan untuk rakyat. Bagaimana baginda membina gedung ubatan. Ada ada gedung, ada pusat simpanan ubat diagihkan ikut grade kepada para pesakit. Ini menjadi sumbangan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Itu sumbangan besar. Okey, itu tokoh yang pertama. Kita tengok pula tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua, gambarnya kalau nak tengok ada dalam buku teks. Itu gambar sebenar. Namanya ialah Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna. Al-Hasan Al-Banna. Okey. Juga masyhur tokoh ini yang menjadi pejuang Islam di Mesir, menjadi ketua umum Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin di Mesir. Okey. Riwayat hidupnya, okey, nama penuh Hasan Al-Banna ini ialah Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Ini Al-Banna. Okey, lahir 25 Sya'ban 1323 Hijrah bersamaan 14 Oktober 1906 Masihi. Jadi orang yang terkemudian dah tahun yang kurun yang ke-20 ini. Okey. Meninggal pada tahun 1368 Hijrah bersamaan 12 Februari 1949 Masihi. Meninggal dia pun meninggal kerana dijatuhkan hukuman bunuh oleh pemerintah kerana keterlibatannya dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Okey, jawatannya ialah Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin. Ini pertubuhan gerakan Islam untuk memperjuangkan Islam, terutamanya di Mesir. Okey. Antara akhlak yang patut kita contohi daripada Hasan Al-Banna ini ialah memuliakan orang-orang yang warak dan soleh. Jadi dia pandang mulia, dia bagi kedudukan yang tinggi kepada orang warak dan orang soleh. Gigih menggerakkan usaha dakwah. Jadi sepenuh masa Hasan Al-Banna ini menggerakkan dakwah melalui tarbiyahnya, melalui usrah-usrah yang dia bina. Berlapang dada apabila terdapat perbezaan pendapat. Ini sikap yang terpuji. Kalau berbeza pendapat, kena lapang dada. Kita tidak boleh tertutup daripada pandangan orang lain. Orang Kelantan kata keras king. Okey. Antara guru yang tersohor untuk Hasan Al-Banna ini ialah Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna. Dan juga Syekh Muhammad Zuhran. Ini guru tersohor bagi Hasan Al-Banna. Itu riwayat hidup secara ringkas Hasan Al-Banna, tokoh Ikhwanul Muslimin. Kita tengok dia punya sumbangan. Antara sumbangannya dia berkarya. Dia menghasilkan buku, menulis buku. Antara bukunya ialah Muzakarat Ad-Da'wah Wad-Di'ayah. Muzakarat Ad-Da'wah Wad-Da'iyah. Okey. Yang kedua bukunya ialah Risalah At-Ta'alim. Yang ketiga Al-Ma'thurat. Al-Ma'thurat ini terkenal yang kita baca pagi-pagi itu Al-Ma'thurat. Al-Ma'thurat ini disusun oleh Hasan Al-Banna menjadi amalan hariannya, wirid hariannya setiap hari. Organisasi dan bidang organisasi sumbangannya ialah mengasaskan pertubuhan Ikhwanul Muslimin. Sampai sekarang Ikhwanul Muslimin ini pertubuhan yang berpengaruh dalam menyebarkan Islam, dalam menggerakkan gerakan Islam agar Islam bangkit kembali. Tetapi malang sekali masih belum berjaya kerana
banyak kekangan daripada pemerintah yang menyebabkan Ikhwanul Muslimin sekarang lemah sikit. Okey. Pentadbiran. Salah tu, bukan pentadbiran yang itu dalam bidang anak murid kepada Hasan Al-Banna. Ubah sini murid, ataupun tengok dalam buku teks dia tulis apa, murid sebenarnya. Antaranya yang syahur ialah Syed Qutb. Syed Qutb yang masyhur, yang mati kerana memperjuangkan Islam juga, dibunuh oleh pemerintah, dijatuhkan hukuman mati. Hasan Al-Hudaybi, Yusuf Al-Qardawi. Sekarang Yusuf Al-Qardawi masih ada, memang berpengaruh ulama ini. Dan seterusnya ialah Mustafa bin Hasan As-Sibai, juga merupakan murid-murid ataupun pengikut kepada Hasan Al-Banna. Ubah pentadbiran itu salah Ustaz, kopi daripada tempat lain ditulis pentadbiran asal salah. Okey, itu Hasan Al-Banna. Kemudian kita terus kepada tokoh yang ketiga kita. Ini tokoh tempatan kita, tokoh yang hidup di Malaysia. Namanya ialah Ahmad bin Ibrahim, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ahmad bin Ibrahim. Okey, nama penuhnya ialah Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Lahir 15 Mei 1916, meninggal 17 April 1999. Baru saja meninggal, lebih kurang 20 tahun lebih yang lalu. Okey, gelaran Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Okey. Jadi dia ni bekerja sebagai pensyarah kuliah undang-undang UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dia pensyarah di kuliah undang-undang, orang undang-undang. Okey, kemudian kerjanya lainnya ialah hakim mahkamah rayuan dan hakim mahkamah syariah. Okey, hakim mahkamah rayuan syariah. Okey, akhlaknya ialah suka menyebarkan ilmu. Ilmu dia sebarkan, terutamanya ilmu tentang undang-undang. Menjaga etika kehakiman, keadilan ketika mengembalikan perbicaraan. Jadi dia ni sebagai hakim, dia juga mengendalikan perbicaraan, etikanya dia jaga. Tahap pendidikan Ahmad Ibrahim ni di mana? Yang pertama Victoria Bridge School Singapura, yang kedua Raffles Institution Singapura, dan di University of Cambridge. Ini pendidikan dia. Dia belajar pengkhususan dalam bidang undang-undang, law. Okey. Kemudian sumbangannya, kita tengok sumbangannya. Menulis, menghasilkan karya. Hasil karyanya ialah buku tentang undang-undang keluarga Islam di Malaysia ataupun Family Law in Malaysia. Okey, itu bahasa Inggerisnya. Dan bahasa Melayunya ialah Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Ini ditulis oleh Ahmad Ibrahim. Pelopor jurnal hukum, dia mengeluarkan jurnal hukum, dibukukan. Kemudian buku-buku berkaitan undang-undang di Malaysia, antaranya ialah Sistem Undang-Undang Malaysia, Islamic Law in Malaysia. Ini buku-buku hasil karya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibrahim. Dalam bidang kehakiman, antara sumbangannya ialah dia menjadi hakim. Antaranya ialah menjadi hakim mahkamah rayuan dan hakim mahkamah syariah. Ini sumbangan dalam bidang kehakiman, sesuai dengan kepakarannya dalam bidang undang-undang. Dia dilantik menjadi hakim. Bukan mahkamah biasa, mahkamah rayuan. Mahkamah yang tinggi ni. Okey. Dalam bidang perundangan, antara sumbangannya ialah menjadi anggota panel pengasas kuliah undang-undang di UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi dia jadi panel nak mengasaskan satu fakulti, okey, dipanggil sebagai fakulti kuliah undang-undang di UIA. Okey. Yang kedua ialah pengasas dan pengkubal enactment undang-undang Islam, hukum hudud dan qisas Negeri Kelantan pada tahun 1991, ketika Kelantan berhasrat untuk mengkanunkan undang-undang hudud dan qisas di Kelantan.
Antara orang yang terlibat secara aktifnya ialah Ahmad bin Ibrahim. Maka dia telah gubal enactment Undang-Undang Islam, Hudud dan Kisah Negeri Kelantan pada tahun 1991. Ini sumbangan Ahmad Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim. Jadi kena ingatlah kita dah belajar 3 orang tokoh ini. Ya, tokoh yang pertama tadi ialah Salahuddin Al-Ayyubi, tokoh yang membebaskan Baitul Maqdis daripada tentera Salib, berjaya menewaskan tentera Salib. Yang kedua, Hasan Al-Banna, seorang tokoh yang berkorban memperjuangkan kebangkitan Islam, mengasaskan Ikhwanul Muslimin. Dan yang ketiga, tokoh kita Ahmad bin Ibrahim, tokoh yang hebat dalam bidang undang-undang di Malaysia ini, dan sumbangannya cukup besar sekali kepada kita. Dan akhir sekali kita tengok kepada iktibar. Iktibar ni kena bubuh kalau dalam perpiasaan, kalau nak jawab iktibar atau pengajaran, kena masuk di permulaan ayatnya ialah sebagai umat Islam kita hendaklah. Setiap ayat tu kena buat. Ustaz sini buat satu saja di atasnya, di bawahnya sambunglah. Sebagai umat Islam kita hendaklah mencontohi kegigihan tokoh dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu. Jadi kena ikut kegigihan tokoh-tokoh ini. Yang kedua, sebagai umat Islam kita hendaklah bersifat cekal dalam menyebarkan dakwah Islamiah agar masyarakat dapat memahami Islam yang sebenar. Dalam menyebarkan dakwah kita kena cekal, termasuk kalau terpaksa dibunuh, macam Hasan Al-Banna terpaksa mati kerana mempertahankan Islam, dakwah Islam. Sebagai yang ketiga, sebagai umat Islam kita hendaklah menyebarkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki agar dapat memberi manfaat terhadap agama, bangsa dan negara. Kalau kita ada ilmu, kita kena sebarkan ilmu kita, sebarkan kepakaran kita kepada orang lain. Yang keempat, sebagai umat Islam kita hendaklah berusaha untuk menjadi insan yang lebih berkualiti supaya dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Tengok kualiti tokoh-tokoh ini dapat berbakti. Kita kena jadi orang yang berkualiti, yang boleh memberi sumbangan, boleh memberi bakti kepada masyarakat dan negara kita. Dan terakhir sekali, sebagai umat Islam kita hendaklah bekerjasama dalam pembangunan negara supaya negara dihormati di peringkat antarabangsa. Jadi kita kena ada kerjasama membangunkan negara kita. Biarlah kita ni ada sumbangan. Kalau tidak kecil pun besar sumbangan kita, sehingga kita menjadi orang yang masyhur, sehingga dihormati di peringkat antarabangsa. Itu antara beberapa iktibar yang boleh kita ambil ketika kita belajar tokoh-tokoh ini. Jadi itu sahaja untuk tokoh kita tingkatan 5, ada 3 tokoh ini. Tulis nota elok-elok, kemudian kena ingat untuk bekal peperiksaan kita. Jadi untuk setakat itu pada kali ini, insya-Allah kita bertemu lagi dalam perjumpaan seterusnya. Kalau ada apa-apa masalah nak tanya ke apa, boleh WhatsApp kepada Ustaz, insya-Allah. Kita akan layanlah insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.